Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Dulang, Masjid Sejarah, Kuala Kelawang, tempat bertemu. Salam merdeka dan salam ma'al hijrah dari kami orang-orang Jelebu. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tanggal 10 hari bulan 8 2021, InsyaAllah kita akan sama-sama memasuki tahun Baharu Hijrah 1443 Hijrah. Dan selepas itu, kita semua akan sampai kepada 31 hari bulan 8 2021 dalam menyambut ke-64 tahun kemerdekaan tanah air Malaysia kita yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari yang dirahmati Allah, dalam pertemuan ringkas pada kali ini, kita akan sama-sama meneliti nilai hijrah dalam kemerdekaan itu sendiri. Merdeka tidak diperoleh seumpama kita menunggu embun di tengah malam. Merdeka, mencapai kemerdekaan mesti dibayar dengan air mata darah. Justru kita hendak merdeka, apa yang perlu kita lakukan daripada perspektif hijrah itu sendiri? Kita perlukan hijrah dari sudut strategi, hijrah cara berfikir, hijrah budaya dan sebagainya. Kenapa cerita merdeka ini diulang-ulang? Kerana setidak-tidaknya untuk membibitkan perasaan cinta kepada tanah air tercinta kita ini. Dan ini selaras dengan tuntutan yang dianjurkan oleh Islam sendiri. Tuan-tuan, mari kita kembali kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi. Nabi sendiri menggambarkan perasaan cinta yang tidak terperi kepada tanah air baginda Mekah. Sehingga apabila baginda sendiri dihalau, diusir daripada Mekah, berlakulah penghijrahan baginda itu ke Madinah, dan sempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan tubuh baginda yang mulia ke arah Mekah, membibitkan perasaan rintih ke atas tanah air baginda dengan sabdaan baginda Nabi, wallahi innaka la ahabbul baqa'i ilallah. Wahai Mekah, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik tanah yang dicintai oleh Tuhan. Kalaulah bukan walaula innani, kalaulah bukan kerana aku diusir dari tanah ini, makharajtu, aku tak akan keluar daripada Mekah ini. Sebab itu kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah juga mengungkapkan perasaan cinta kepada tanah air baginda dengan bacaan doa baginda, Rabbi ja'al hazal balada aminah. Wahai Tuhan, jadikanlah tanah ini, negara ini, tanah air ini, tanah air yang cukup harmoni dan sejahtera. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saudari sekalian, Rasulullah sendiri apabila sudah lama berada di Madinah, perasaan cinta itu juga Nabi sekali lagi gambarkan ke atas tanah Madinah itu sendiri dengan sabdaan Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah. Wahai Allah, bibitkanlah perasaan kasih sayang kami kepada Madinah kahubbina Makkah au asyidda, sebagaimana kami kasih kepada Mekah atau lebih daripada itu. Apabila kita dijajah tanah Melayu kita ini, orang dahulu kala mereka tidak senyap. Mereka menuntut kemerdekaan. Portugis datang kurang lebih 24 hari bulan 8 1511 yang menyaksikan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, dan Portugis
menjajah ketika itu kurang lebih 130 tahun. Apakah orang dahulu kala hanya sekadar redha kepada takdir dan bersenyap diri? Tidak. Kita melihat dalam sejarah Sultan Ali Murayat Shah tahun 1521 menjalankan gerakan membebaskan tanah Melaka tersebut daripada cengkaman Portugis. Bahkan selepas itu Sultan Alauddin Al-Qahar pun buat benda yang sama sekitar tahun 1547 dan 1564. Sultan Ali Riayat Shah pada tahun 1573 dan 1575. Begitu juga Sultan Iskandar Muda dari Aceh juga membantu untuk membebaskan Melaka dari cengkaman Portugis sekitar tahun 1603 dan 1608. Selepas Portugis menyaksikan dalam sejarah kita, kemudiannya dijajah oleh Belanda lebih kurang selama 183 tahun. Apakah orang dahulu kala hanya senyap tanpa ada bergerak apa-apa, membiarkan keadaan sebegitu sahaja? Tidak. Raja-raja Bugis ketika itu bangkit untuk memerdekakan tanah air tercinta. Kita semua kenal almarhum Raja Haji Teluk Ketapang. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kisah baginda Raja Haji Teluk Ketapang yang akhirnya gugur syahid ditemui di Kuarta Melaka. Dan ketika itu di sebelah tangan beliau, Raja Haji, ada Dalailul Khairat, himpunan buku selawat kepada baginda Nabi, dan di sebelah kirinya, di tangan Raja Haji, adanya bedik. Selepas Belanda, datang pula kuasa penjajah British sekitar tahun 1874 yang menyaksikan British sendiri bukan sekadar menguasai di kawasan tersebut Melaka, bahkan hampir keseluruhan tanah Melayu selama lebih kurang 117 tahun. Tetapi adakah orang-orang dahulu kala mereka senyap tanpa ada apa-apa tindakan memerdekakan tanah tercinta? Tidak. Ini kita menyaksikan tokoh-tokoh dalam tanah air kita seumpama Tok Kupaloh, Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman, Tok Kenali dan sebagainya bangkit daripada asalnya menuntut terhadap cukai yang melampau, tetapi membawa gerakan yang lebih luas daripada itu, iaitu gerakan fi sabilillah, mempertahankan negara. Tidak cukup dengan Portugis pada tahun 1511, Belanda selepas itu, British pula 1874, datang kuat pula penjajahan Jepun tahun 1941. Kemudian datang semula British pada tahun 1945. Tetapi itu tidak bermakna orang-orang dahulu kala membiarkan apa yang berlaku, semata-mata dibiarkan tanpa ada sembarang tindakan segera daripada mereka. Sebab itu, dalam memerhatikan nilai kemerdekaan, dilihat juga daripada aspek hijrah minda, hijrah budaya, punya strategi, dan akhirnya membibitkan perasaan cinta kepada tanah air pertiwi, membangkitkan kekuatan ummah sesama sendiri, menghilangkan segala spekulasi, menggunakan ruang waktu itu untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat ummah seluruhnya. Sebab itu, teringat kata-kata Rubai bin Umair menyebut bahawa Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Allah membangkitkan kita semua. Untuk apa hala tuju? Jauh ke depan difikirkan ialah untuk mengeluarkan manusia daripada min ibadatil ibad, penghambaan manusia kepada menjadi hamba kepada Rabbil ibad, Tuhan sekalian hamba, iaitu Allah. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman fahaman yang lain kepada keadilan Islam. Wa min diqid dunya, daripada sempitnya dunia, ila sa'atid dunya wal akhirah, kepada luasnya rahmat dunia dan juga akhirat.
Jadi tuan dan puan-puan, setakat itu sahaja berkaitan dengan nilai hijrah dalam kemerdekaan yang membibitkan perasaan kecintaan kepada tanah air kita dan akhirnya mengaitkan hubungan cinta tadi dengan Sang Maha Pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.